liqa syahri kita dengan ummi kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddadan. Okay, pertama-tamanya Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar kelas Tasmek dan juga instruktor ataupun guru Tasmek yang bersama-sama kita pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan dapat manfaat dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain pada itu, insya-Allah kita akan dapat menimba ilmu sedikit dengan perkongsian yang akan diberikan oleh guru-guru Tasmek, insya-Allah. Okay. Jadi okay, Ustaz rasa ni pertama kali kita buat liqa syahri untuk Tasmek kelas. Dan biasanya kita tahu Tasmek kelas ialah kita Tasmek dan mungkin guru-guru akan membetulkan bacaan, tajwid ataupun makhraj. Dan hari ini insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi tentang lebih sikit daripada itu. Dan Ustaz cuma nak ingatkan balik kenapa kita menjadi hafiz ataupun hafizah ataupun secara ambil jadi huffaz, dan sama-samalah kita ingat balik, tajdid niat balik kenapa kita menjadi hafiz ataupun huffaz. Okay. Jadi sebab itulah Ustaz sebagai siapa yang tak tahu, okay, Ismi Abdul Hadi Abdul Rahim, Ustaz Abdul Hadi Abdul Rahim. Ustaz merupakan penyelaras untuk kelas Tasmek secara am dia. Ustaz penyelaras kelas Tasmek. Jadi kita ada beberapa kelas Tasmek yang yang akan Ustaz ceritalah. Dan selain daripada itu apa nak cakap lagi? Okay, jadi kelas Tasmek ni diwajibkan kepada pelajar sijil, dan apabila kota tu ada kosong dan kita buka juga kepada pelajar CFS yang bergelar hafiz ataupun hafizah yang telah menghabis dah khatam dekat sekolah. Jadi kita tak nak benda hafazan itu hilang macam tu. Jadi kita ataupun pihak CFS mengadakan kelas Tasmek. Jadi sebab itulah pelajar-pelajar semua, brothers dan sisters, banin dan banat semua ada di dalam ni yang bertujuan untuk kita mengulang balik kita punya hafazan. Okay. Jadi Tasmek kelas ni, kenapa kita ada Tasmek kelas? Sebabnya CFS nak untuk menolong, to help and guide the tahfiz students revising and maintaining their memorization of Al-Quran, and to maintaining their memorization of Al-Quran, untuk ingat balik, untuk memperkuatkan balik hafazan antum dan antuna semua. Dan selain daripada itu, kita nak strengthen the ukhuwah among tahfiz students and Tasmek instructors. Okay. Jadi bila kita dah selalu bertasmek dengan ustaz dan ustazah tu, kita akan biasanya kita akan rapatlah dengan ustaz dan ustazah tersebut. Jadi itu sebab dia kita buat kelas tasmek ni. Dan selain daripada itu, okay, apakah benefit of being hafiz? Okay. Jadi ustaz minta tolonglah ustaz lain untuk mensyarahkan tajuk ni. Jadi kita sama-sama tengok video ni supaya kita sama-sama boleh ingat balik kenapa kita jadi hafiz dan apakah kelebihan untuk menjadi hafiz. Okay, wallahu alam sama ada antum dan antuna pernah tengok ke tak. Jadi kita sama-samalah dengar kata Ustaz Hazal Idris. Soalan seterusnya,
Apakah kelebihan menjadi seorang hufaz? Apakah kelebihan sebuah kampung yang ada sebuah pusat tahfiz? Hafiz ni hafiz Quran lah. Kalau hafiz hadis lain. Dah. Itu lain. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani itu lain. 100,000 hadis dengan sanad. Dah. Jadi kita hafal Quran. Hafal Quran ni sahabat Nabi. Bila turun ayat, sahabat dengar, sebagiannya hafal surah, sebagiannya hafal ayat. Walaupun muhafiz tu hafiz wadduha saja, nampak tak? Hafal ayat Quran ini ialah menghafal kalam Allah. Kalam Allah kita tak banyak, satu huruf saja sudah tidak sama dengan kalam manusia. Kalam Allah muqaddamun ala kalamin nas. Kalam Allah didulukan dalam segenap hal atas kataan manusia. Walaupun satu huruf. Nah, sebut dalam satu hadis hasan, seorang ibu bapa, dua sepasang ibu bapa dipanggil oleh malaikat, lalu diberikan pakaian daripada syurga dan mahkota daripada Lalu kata ibu bapa itu, pasal apa saya pakai ni? Molek sangat ni. Anakmu membaca Quran, dan satu riwayat anakmu menghafal Quran. Nampak? Jadi kalau ada ustaz main ngajar di atas hadis lepas muka ustaz. Faham? Dalam kitab-kitab takhrij hadis semua mengatakan hadis ini hasan. Tak ada seorang lagi kata dhaif. Faham lagi? Ada hadis dhaif, sanad yang lain. Allah Rabbi. Ayat Quran kan? Baca saja pun kaya tau. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, satu pahala. Fal hasanah bi asyri amsaliyah. Satu pahala ganda 10. Jadi Nabi kata siapa baca alif 10 boleh. Lam 10. Mim 10. Alif lam mim 30. Faham tak? Orang yang baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Kalau baca dengan mat pada maliki yaumiddin, bacaan sedikit. Kalau bacaan jumhur, maliki yaumiddin 155 huruf, 1550 pahala. Faham tak? Ayah orang baca Yasin. Baca Yasin. Imam Mujahid bulan Ramadan dia baca sehari 2 kali khatam. Bukan hak KL tu. Pakar Rawak tu bukan. Imam Mujahid rahimallahu taala, seorang sandaran ulama-ulama tafsir untuk menafsirkan ayat Quran. Nampak? Banyak bacaan. Jadi kalau kita malas kita malas banyak mana nak baca Quran. Kita hafal tak apa pun bacalah sikit-sikit pun. Jadi itu nak royak orang yang baca sudah dapat kelebihan, apa lagi orang yang hafal. Tapi hafal biarlah ikut hidayah Quran. Jangan hafal saja, ramai juga yang hafal saja. Sampai masa riba juga dia. Dia hafal Quran, bini pun tak pakai tutup aurat dengan sempurna. Dia baca ayat yudni alaihinna min jalabibihinna, anak perempuannya tak memakai jilbab. Faham? Ini panggil kamin qari'in yaqra'ul Quran, wal Qur'anu yal'anu. Ramai yang baca Quran laknat muka dia. Soalan seterusnya. Alhamdulillah kita dah mendengar sedikit daripada Ustaz Azhar Idrus tentang menjadi benefit menjadi hafiz ataupun hafizah, di mana sebenarnya kita juga dapat menolong mak ayah kita untuk memakai mahkota di syurga insya-Allah. Okey. Dan selain daripada itu banyaklah benefit yang kita dapat sama ada di dunia dan akhirat. Jadi Ustaz nak ingatkan dan sama-samalah kita ingatkan. Okay. Dan seterusnya kita ada 6 orang instructors kesemua dia. Yang pertama ialah Ustaz Hanif Al-Qurni, yang kedua Ustaz Sharif. Ustaz Hanif Al-Qurni merupakan pensyarah di QLD, dan kemudian Ustaz Muhammad Syarif bin Hashim, iaitu beliau merupakan Assistant Director Masjid. Kemudian kita ada Ustaz Abdul Rahman Al-Uthman, iaitu pensyarah di Human Science, Department Arabic. Kemudian kita ada Ustaz Hafizuddin bin Muhammad, beliau juga merupakan admin dan beliau juga
imam di Masjid CFS. Kemudian kita ada Ustazah Nur Adila binti Muhammad Rukun, beliau admin masjid juga. Dan kemudian kita ada Ustazah Nur Ashikin binti Idris, beliau merupakan pensyarah di Jabatan QLD ataupun Quranic Language Department, iaitu bahasa Arab. Okay. Jadi insya-Allah kita mempunyai 6 dan dan tambah ustaz, so ada 7. So 7 orang ini merupakan instructors tasmid dan ini tim kami lah. Okay. Gambar-gambar ni saya ambil dari website UIA, gambar-gambar muda ni, gambar-gambar 20-an insya-Allah. Okay. Okay. Selain daripada itu, insya-Allah kita akan ada slot yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Ashikin berkenaan tentang cabaran untuk menjadi hafiz pada masa ini. فلتتفضلي مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Koordinator Tahfiz, iaitulah Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Rahim, yang dihormati juga barisan instruktur tasmid yang terdiri daripada Ustaz-Ustazah di CFS AUM. Ustaz-Ustaz yang disebutkan tadi ya. Terkejut juga tengok gambar lama tu kan. Ialah gambar dalam staff directory macam tu lah ya. Gambar ketika muda, memang muda sungguh tu. Bila tengok sekarang takut tak kenal lah kan yang lain. Okay, so Ustazah perkenalkan sedikit lah diri Ustazah. Ustazah seperti mana disebut oleh Ustaz Abdul Hadi, ismi Ustazah Nur Ashikin binti Idris. Okay. Ustazah merupakan tenaga pengajar di CFS ni sejak sebelum kahwin sampai dah kahwin. Alhamdulillah. Kiranya dah lama sungguh lah. Dan sekarang Ustazah ada 6 orang anak Masya Allah, lama sungguh. Okay. Dan Ustazah mula menjadi instruktur tasmid ni pada tahun 2014. Jadi sekarang ni 2021. Okay. So anak Ustazah kira yang kelima tu dah umur 7 tahun. Kerana masa Ustazah dapat kelas tasmid pertama, anak Ustazah yang kelima baru 3 bulan lepas pantang. Sebab tak ada orang masa tu, tak ada Ustazah di CFS. Ustazah pergi ke, banyaklah kenangan dengan pelajar tasmid ni ya. Bagaimana Ustazah pergi ke Musalla Al-Biruni masa tu kita punya kita punya asrama sekali, lelaki dan perempuan. Jadi macam mana bawa anak kecil dan sebagainya memang ya. Jadi Ustazah harap bagaimana bersungguhnya lecturer yang menjadi instruktur, begitu juga bagi pelajar mesti berkali ganda lagi kesungguhan tu insya-Allah taala. Jadi kita sama-sama seperti mana Ustaz Hadi kata tadi, kita ada objektif. Objektif dia adalah untuk menjaga hafazan Al-Quran tu. Okey, kerana Al-Quran ni hidup dengan tasmid. Hidup dia dengan tasmid. Tak ada tasmid maka kita kata habislah Al-Quran tu, sayang sangat ya. Insya-Allah. Insya-Allah sama-samalah kita. Hari ni Ustazah ada sedikit perkongsian ya. Sedikit perkongsian, jadi untuk bagi jadi Ustazah punya perkongsian ni tersasar sikit lah kan. Ustazah nak share screen ya, insyaAllah. Kalau tak share screen ni nanti cerita dia, cerita pengalaman sana pengalaman sini, tengok-tengok makan masa yang sangat banyak. Okay, sorry. Okay, Ustazah pun tak adalah nak buat slide pun macam biasa je lah ni ya. Mananya tadi daripada awal. Mana slide pertama ni? Okey. Baik, jadi tajuk Ustazah ingin nak cerita kat sini ya, tentang nak berkongsi dengan pelajar-pelajar ya, tentang bagaimana kita ni nak menjadi hufaz yang berjaya. Jadi Ustazah sempitkan sikit
dia punya tajuk kepada hufaz yang berjaya di CFS dulu. Macam mana nak berjaya di CFS Gambang ni dulu. Menjadi hufaz yang berjaya di CFS IIUM Gambang. Okey. Yang pertama ni Ustazah kongsikan hadis sahih tentang Al-Quran. Ustaz Hadi pun dah kongsi tadi. Kebetulan ada yang sama, alhamdulillah lah, senang nak difahami. Okey, qala sallallahu alaihi wasallam yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamah fayaqulul Qur'anu ya rabbi hallih. Okey. Rasulullah SAW bersabda, datanglah kita akan panggil sahibul Quran ni, hafizul Quran pada hari kiamat. Okey, maka berkatalah Al-Quran. Al-Quran membelanya, yakni berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Tuhan, pakaikanlah dia pakaian. Pakaikanlah, maka dipakaikan tajal karamah. Taj tu adalah mahkota kemuliaan. Summa yaqulu, Al-Quran berkata, merayu kepada Allah, ya Rabb, zidhu ya Rabb, tambah lagi ya Allah. Okey, betapa mulianya para, di sini dia kata ada yang sahibul Quran kan, sahibul Quran yakni maka Allah redha kepadanya. Dan dikatakan lagi wa yuqalu lahu, okey, wa yuqalu lahu iqra. Allah pun berfirman iqra warqa wa yuzadu, dan akan tambah lagi setiap yang bacaan tu dengan kebaikan darjat-darjatnya lah ya. Okey, betapa nak cerita hafizul Quran akan dimuliakan di hari akhirat. Okey, dan seterusnya ni hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Okey, di sini ada juga yang mentafsirkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, al-mahir bil Quran ni bermaksud penghafaz Al-Quran. Ada yang memberi maksud al-mahir bil Quran ni orang yang pandai membaca Al-Quran. Okey, jadi untuk konteks hari ni kita ambil makna kat bawah itulah al-hafidhu lil Quran, yang menghafaz Al-Quran tu dia punya darjat dia bersama dengan safaratil kiramil bararah, iaitulah ada yang kata dia adalah para nabi, dan ada satu pendapat lagi mengatakan adalah bersama dengan para malaikat. Okey, tapi dan siapa yang menghafal, ketika menghafal tu merasakan satu kesusahan, okey, kerana li dha'fi hifdhihi, lemahnya hafazannya, dia kena ulang banyak kali, ulang lagi. Setiap kali dia ulang tu mendapat pahala. Maksudnya baca sekali satu pahala, ulang 2 pahala, ulang lagi. Masya Allah ya, sangat banyak tidak terhitung. Dan dikatakan membaca Al-Quran ni adalah satu amalan soleh yang paling utama. Antara amalan soleh paling utama adalah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Seperti hadis yang biasa kita dengar kan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Okey, sebaik-baik ini daripada lisan Rasulullah SAW. Okey, definition daripada Rasulullah, siapa yang paling baik? Kita ni kalau siapa yang baik tu, kita nampak yang paling baik tu yang gini begini ikut otak kita lah kan. Tapi yang Rasulullah sebutkan yang paling baik itu adalah man ta'allama Al-Quran, siapa yang mengajar ke belajar, yang disebut dulu. Okey, yang disebut dulu adalah belajar, ta'allama. Okey, so dalam konteks pelajar tasmek dengan guru tasmek ni, maknanya yang paling baik tu yang belajar, okay, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajar Al-Quran. Dan jadi dalam bahasa Arab ni dia ada takdim dan takhir. Setiap kali sesuatu tu ditakdimkan dulu, maknanya itulah makna yang lebih utama. Okey, jadi bayangkanlah ya, antara ustazah dengan pelajar tasmek pun, pelajar tasmek lagi lebih baik kerana dia belajar dan yang mengajar. Okey. Baik, jadi hari ni nak bagi tahu bahawa kamu tu baik. Nak bagi tahu hari ni, nak bagi tahu kamu di tempat yang baik, nak bagi tahu. Okey, walaupun dah tahu dah, tapi nak bagi tahu lagi. Baik. Dan yang ni yang ustaz bagi tahu tadi. Ini hadis yang Ustaz Hadi bacakan tadi, ya.
ataupun yang Ustaz Azhar Idrus ulas tadi, ini dia punya matan hadis. Qala Rasulullah SAW, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi albasa walidahu. Okey, betapa kita kata berkatnya. Kat sini dia kata man qara'a, ya. Memang banyak hadis-hadis disebut man qara'a. Man qara'a, siapa yang membaca. Okey, tak adalah macam satu hadis yang suruh kita hafal dan sebagainya macam tu. Tak semestinya. Jadi di situ kita nak bagi tahu kat sini, apakah kelebihannya kita menghafaz daripada membaca. Apabila kita menghafaz Al-Quran, kita boleh baca bila-bila masa. Okey, contohnya student tengah tunggu, katalah COVID dah tak ada, boleh naik bas rapid kan, tunggu di bus stop tu, sambil tunggu bas, boleh baca Quran. Boleh baca Quran sebab kita hafal. Baca, ustazah pernah tengok anak murid ustazah sendiri, grup ustazah pula kan kita kenal, dia baca Quran dekat bus stop. Allahu Akbar. Kita naik kereta nak balik, kita nampak dia baca Quran, dia tengah pegang Quran dan mulut dia tengah baca, tengah mengulang Quran. Okey. Dia ada tasmik dengan kita pula kejap lagi. Jadi ustazah nampak tu, ustazah yang menyaksikan, ustazah berdoalah hati. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatlah anak muridku tu. Gitu sekali. Okey. Sebab tu tadi Ustaz Hadi ada bagi tahu, antara objektif kelas tasmik ni adalah untuk menguatkan ukhuwah antara guru dan murid, kerana doa guru tu pun sangat penting untuk kita. Okay. Jadi bila kita buat guru kita redha dengan kita, ikut jadual yang ditetapkan, maka keberkatan tu Masya Allah. Keberkatan ni adalah satu kebaikan yang berpanjangan. Kita nak hidup lama lagi kan. Ni baru umur 18. Kita tak tahulah, memanglah ajal maut di tangan Tuhan. Tapi maksudnya umur biasa-biasa orang. Rasulullah pun 63 tahun. Lebih kurang umur kita macam itulah. Kita nak hidup sampai 63 tahun tu, kita bawa keberkatan ilmu. Keberkatan berdepan dengan guru, keberkatan bersemuka dengan ibu bapa, melihat ibu bapa, macam itulah keberkatan kita. Tak nak lepaskan peluang walaupun sesaat, 2 saat, tak nak lepaskan peluang yang ada tu. Okey. Jadi betapa dihargainya orang yang menghafaz Al-Quran ni. Ibu bapanya dipakaikan pakaian. Kenapa bila hari akhirat disebut dipakaikan tu macam suatu benda yang sangat-sangat hebat. Okey. Kita bertahu kan. Kita bertahu dalam keadaan mahsyar, kita ada baju ke tak ada kan. Sebab tu kita dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana keadaannya dengan gelak gelitanya, dengan keadaan qiyam. Yaumul qiyamah tu Arab kan, daripada kalimah qiyam. Jadi kita ni berdiri lama lah. Okey, qiyam kita tu dengan berjalan berapa ratus tahun, wallahu a'lam, lamanya kita berhadapan dengan mahsyar sementara nak masuk ke dalam syurga dan sebagainya. Okey, jadi puncak kegemilangan tu adalah puncak kebahagiaan itu adalah ketika ibu bapa kita dipanggil oleh Allah. Okey, dipanggil, macam kita pun pernah menghadapi hari anugerah dan sebagainya, macam itulah. Malah lebih baik lagi, di mana cahayanya lebih bersinar daripada matahari kan. Mislu, seperti lah kat sini kata, seperti daud syams. Okey, dan pakaian tu dua persalinan syurga. Ya Allah, sangat hebat. Sampai ibu tu bertanya, ibu bapa tu bertanya sampai terkejut, kenapa kami dapat benda ni wahai Allah? Kenapa kami dapat anugerah ini wahai Allah? Tanya. Dan Allah memberitahu, ini disebabkan anakmu. Bayangkan. Jadi anak yang sayang kepada ibu bapa, sangat sayang. Biarlah kasih sayang tu kita kata sampai ke syurga. Kita kata kasih ibu membawa ke syurga. Itulah dia, meaning dia kan. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasihnya kita pada ibu ayah lah, ibu sekali dengan ayah lah kan. Macam mana wanita tu nak jadi ibu kalau dia tak berkahwin, tak ada ayahnya kan. Jadi ibu bapa kita kata kan, sama-sama yang mendidik kita bersusah payah. Subhanallah, tak tahu, ustazah tahulah ya, kalau ada anak 6 orang cukup dah menjadi pengajaran. Bagaimana nak membesarkan anak tu daripada kecil tu, Allahuakbar. Tak tahu nak cakap yang susah tu, macam mana pengorbanan yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan. Okey, tak erti nak cerita dah banyak sangat sekarang, so kena ikut slide. Kejap lagi panjang sangat. Okey, jadi ustazah nak bagi tahu di sini,
manusia ni macam-macam jenis ya. Anak-anak pelajar-pelajar hafiz ni pun macam-macam jenis. Walaupun kita dah sampai ke satu tahap yang kita dah habis 30 juzuk Al-Quran, kita dah sampai satu tahap yang paling sukarlah hidup kita, iaitulah untuk mengingati Al-Quran tu. Proses mengingati Al-Quran tu adalah sepanjang hayat. Kita rasa macam dah lega lah, dapat tahfiz 1 tahun, dapat jadi hafiz 1 tahun. Tapi nak ingatkan Al-Quran tu, proses mengingat tu memerlukan usaha. Jadi masing-masing akan ada bahagian masing-masing ya. Kita kata apa, terima benda tu. Ada orang dia senang hafal, senang lupa. Ni sewaktu kita duduk di queue dulu. Kita hafal memang cepat, sehari berapa muka surat bertanya, memang dengan konsentrate-nya, dengan suasana yang begitu damainya ya, kedamaian di sana dengan asatizah ustazatnya kan, masya-Allah. Okey, jadi kita menjadikan kita mudah untuk hafaz. Tapi bila kita tak ulang tu, nanti kita senang lupa. Okey, ada juga golongan yang begini Allah bagi kat dia. Dia nak hafal punyalah susah. Tapi berkat kesusahan yang dia tempuhi tu, dia ingat ayat tu. Susah nak lupa, memang payahlah nak lupa kan. Ada golongan, ada sebahagian daripada pelajar sendiri boleh rasa dia golongan yang mana. Okey, dia jenis senang hafal. Senang hafal. Yang ni kira memang yang anugerah Allah lah. Dah lah senang hafal, lepas tu dia susah lupa. Okey, dah ada yang susah hafaz, susah ni nak hafal ni, tapi dalam kesusahan dia tempuh tu senang pula lupa. Okey, jadi dengan keadaan kita yang berbeza-beza begini, okey, maka kita terimalah kita jenis yang macam mana, kita kenali diri kita sendiri, okey, dan kita berusaha, ada target dan sebagainya, kita target, okey. InsyaAllah mudah-mudahan ya, Allah tak lihat pun berapa tahun awak hafal ni, kan nak cepat. Bukan pertandingan pun, okey. Ia adalah pertandingan kita dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kita kata kita nakkan Al-Quran tu kan. Kita yang nak dan kita yang berusaha bersungguh-sungguh. Walau keadaan mana satu pun kita tempuh. Kadang-kadang bukanlah selalu kita dalam keadaan senang hafal dan susah lupa. Ada part-part dia, ada ayat ni, ada yang depan, ada yang belakang dan sebagainya, okey. Dan Ustazah yakin pelajar ada banyak pengalaman isbat Qurannya kan. Mungkin ada yang ada pengalaman syahadah, okey. Ada yang masuk pertandingan, okey. Dan kalau kata dari segi kerajaan negeri tu banyak juga berikan insentif untuk hafazan dan sebagainya, okey. Segala yang ditempuh tu adalah pengalaman indah di dalam dunia hafazan. Baik, jadi kita teruskan sahaja kerana kita telah pun berada dalam track yang betul ya. Jadi Ustazah daripada Ustazah susun-susun lah sikit-sikit isi supaya tak tersasar, tak bercakap pelik-pelik kan. Okay, baik. Jadi sini kita buat Quran Arab lah, hufaz najihun. Okay, hufaz yang berjaya ni Ustazah yakin ya, ia bermula daripada niat yang betul. Kita pasang niat yang betul. Okay, setelah kita menghafaz Al-Quran 30 juzuk, mula-mula yang guide kita tu, yang beri kita dorongan, pastinya ibu bapa kita, ada yang daripada kawan-kawan, ada yang macam-macam lah. Allah nak bagi rezeki min haitsu la yahtasib, daripada sumber-sumber yang kita tak terduga, daripada tak siapa-siapa kan, yang macam mana boleh kita pergi masuk di queue tu. Bila kita masuk di queue ataupun kita daripada sekolah 13 tahun dah hafaz Quran, semua tu Allah dah pilih kita. Jadi dia adalah bila kita dah masuk situ kita betulkan niat, guru-guru akan beri kita panduan kan. Jadi kita kena niat bahawa ulang Quran ni bukannya semesta ni, bukan setakat di CFS, okey. Proses mengulang Al-Quran tu adalah hingga hujung nyawa. Okey, hingga ke hujung nyawa kita ni, kita akan mengulang. Niat dulu, kita niat, aku akan mengulang Al-Quran hingga ke akhir hayat, macam tu. Jadi kita akan jadikan ulang Al-Quran tu sebahagian daripada hidup kita, okey. Yang kedua,
kita kena ada satu kemahuan lah, kemahuan diri yang kuat. Contohnya bila UIA buat kelas tasmik kan, dulu Ustazah pernah teringat Ustazah berbual dengan anak Ustazah punya pelajar tasmik. Dia kata memang masa DQ tu ada orang bagi taklimat, kata di UIA nanti akan ada lagi kelas tasmik macam tu lah. Dia rasa macam main-main je, dia kata betul. Dia rasa macam ya ke macam tu kan. Tak sangka betul-betul lah, dia kata tak sangka betul-betul. Lepas habis je 30 juzuk, habis khatam di DQ tu, masuk UIA tengok kena ulang. Jadi macam dia bawa Al-Quran tu jadi sentiasa. Jadi ingatkan habis dekat DQ je kan. Jadi memang akan ada pihak-pihak yang berkuasa yang akan aturkan satu jadual, satu program yang lengkap. Kalau boleh sempurna, okey, untuk kita membantu kita untuk mengekalkan hafazan tu, kerana kita perlukan satu bi'ah solehah, satu suasana ya macam tu untuk kita di dalam perjalanan kita bersama dengan Al-Quran ini, okey. Dan kita kena saling menguatkan, sebab tu ada grup-grupnya. Contohnya grup ustazah ada grup ustazah ada 19 orang, okey. Sebenarnya ada 20 orang. So ada seorang pelajar ni ustazah nak kongsi. Seorang pelajar ni dia dah keluar UIA dah. Seawal dalam sebulan pertama masuk UIA dia dah keluar. Dan dia pergi ke Mesir. Okey. Jadi ustazah pun dah goodbye dah dengan dia. Tak apa, ustazah dah good luck. Ucap good luck dah dengan dia. Tapi sampai hari ni dia tasmik ustazah. Sampai hari ni dia tasmik. Jadi ustazah ada pelajar tasmik daripada Mesir, okey. Tak ada pula line putus-putus ke, tak ada, wallahu a'lam. Setakat sekarang ni ustazah pun pelik, tak pernah ada masalah lain dengan pelajar daripada Mesir ni. Masya-Allah ya. Ambil kursus dentistry, tak silap ustazah lah, lupa dah. Kawan-kawan dia tahulah tu ambil kursus apa kan. Jadi nak cerita, itu kemahuan diri dia. Kalau ikut tak wajib dah sebab dah keluar daripada UIA. Tapi dia dan dia tanya ustazah, boleh tak ustazah? Ustazah boleh lah kan. Sebab kita orang tua-tua macam ustazah ni, sebenarnya kelas tasmik ni itulah masanya ustazah nak baca Quran, nak tengok Quran. Itulah masanya ustazah pun betulkan niat juga. Bukannya pelajar saja. Bila pelajar tasmik, ustazah pun betulkan niat juga, ya Allah kan. Bayangkan kalau ustazah buat tasmik satu hari tu dalam 10 orang. 10 orang tu setiap seorang satu juzuk. Satu makrok. Jadi kalau ada 10 makrok, maknanya lebih kurang satu juzuk lebih. Agaknya kalau ustazah tak tasmik, ustazah boleh baca ke satu juzuk dalam satu hari dengan kesibukan lah. Kita kata kalau kita nak boleh saja, okay? Kena korbankanlah masa tidur lah, masa apa tu, okay? Tapi nak kata begitu, ustazah pun mendapat satu peluang. Jadi yang ketiga tu kelas tasmik ni, dia nampak sebagai satu peluang. Sama ada dia sebagai instruktor ataupun sebagai pelajar lebih-lebih lagi. Cuba pandang kelas tasmik ni dengan mata hati yang pandangan hati ni dia lain dengan pandangan mata biasa. Kadang-kadang ustazah pun dah sebab handle kelas tasmik banyak lama dah lah, alhamdulillah lah, adalah pengalaman yang boleh dikongsi. Ada pelajar yang dia tak nak tasmik sebab apa? Adalah yang tak tasmik konsisten. Kejap ada, kejap tak ada ni. Kita tanya, dia bagi tahu. Sebenarnya dia malu. Ada juga sebab malu. Dia kata dia tak masyi macam orang lain. Jadi gitu kan. Jadi kita betulkan niat kita. Kita adalah diri kita. Kita ada kesusahan kita. Mungkin dia ada kesusahan dia, kita tak tahu. Bagaimana dia mengatasi kesusahan itu yang masyi tadi tu, tahu berapa kali dia ulang kita tak tahu. Lebih baik kita pergi tanya dia lagi bagus. Macam mana awak hafal boleh masyi sangat, dia akan bagi tahu. Saya ulang 40 kali. Patutlah masyi. Awak kenapa gini? Kenapa kurang lancar? Saya ulang 3 kali je. Contohnya mungkin cara kita usaha kita tak sama. Sebab tu result tak sama. Because usaha tak sama. Jadi daripada kita hanyut dengan sifat malu kita, sifat kita rendah diri kita, biasalah kalau kita tengok orang terror pada kita tu. Ustazah dulu pernah jadi pelajar, ustazah tahu perasaan-perasaan tu semua. Dan bila ustazah dah dewasa ni rasa macam ya Allah, ruginya perasaan-perasaan negatif tu. Sangat rugi, okey. Jadi ustazah harap student, sebab tu ustazah tulis kat atas tu, saling menguatkan.
saling menguatkan. Dalam kelas tasmek tu kita mesti sedar kawan kita yang mana yang kurang kan. Kita mesti sedar kita sebagai satu kumpulan, kita sepatutnya adalah masa. Tak payah tunggu cikgu suruh. Cikgu kata, Nabila contohlah kan, tolong tanya kawan tu kenapa gini-gini kan. Tak payah, kita ada kemahuan diri kita sendiri untuk bantu kawan kita sendiri. Kawan kita tu, kita lebih kenal dia daripada cikgu tasmek kita ni baru kenal di UAE. Kita kenal dia di DQ lagi. Jadi kita saling menguatkan. Kita panggil saling menguatkan antara satu sama lain. Saling kita kata, kita tanya, merungkaikan masalah, kita cuba berkongsi dan sebagainya. Ustazah yakin setiap masalah tu ada penyelesaiannya insya-Allah taala. Dia refer kepada cara kita memandang sudut pandangan kita terhadap masalah itu. Okey. Seterusnya yang paling penting untuk pelajar adalah kita pelajar yang berkaitan dengan belajar Al-Quran ya. Maka Ustazah rasa yang paling penting juga bagi kita adalah akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu, akhlak kita sebagai seorang pelajar ya, untuk kita menghormati dan menghargai guru tasmek ni. Ustazah pernah ada satu pengalaman lah dengan pelajar tasmek ni. Dia tengah Ustazah pergi mahalah, okey. Ustazah lepas tasmek tu, Ustazah tengok pelajar tasmek Ustazah lah, dia sedang praktis English dengan dia punya teacher, dia punya lecturer English lah, ELD kan, yang dekat tempat yang sama di mahalah juga. Okay. Lepas tu Ustazah cakap lah, Ustazah kenal lah lecturer ELD tu, dan Ustazah berbual. Ustazah kata kat dia, oh ni anak murid saya ni. Masa Ustazah cakap macam tu, anak murid tasmek Ustazah ni muka dia berubah sikit. Oh, dia kata dia macam rasa macam Ustazah bukan lecturer dia. Macam tu. Macam bagi dia mungkin lecturer ni yang masuk kelas tu. Yang kita ni rasa, Ustazah guru tasmek Ustazah rasa pelajar tu Ustazah punya, pelajar Ustazah rasa. Tapi student tak rasa, okey. Jadi Ustazah pun, oh gitu. Dia macam muka dia berubah sikit, dia kata kelas tasmek je, macam tu lah lebih kurang. Jadi gitu kan. Jadi kita pun, tak apalah. Mungkin dia pun pelajar, masih muda, dia rasa macam tu. Perasaan tu lain. Perasaan Ustazah rasa ni anak murid aku. Kelas tasmek ke kelas apa ke, ni anak murid. Tambah anak murid tasmek, lagilah rasa macam anak murid. Okay, anak murid sebenar rasa kan, daripada anak murid yang kelas. Kalau Ustazah lah, Ustazah lebih pada anak murid tasmek lagi daripada anak murid dalam kelas official tu. Okay, tapi pelajar, dia rasa madam dia, lecturer dia, Tuhan dalam kelas tu. Hak ni guru tasmek je. Dia bila ada je gitulah. Menyebabkan kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk, kelas tasmek je. Jadi gitu. Jadi hari ni tengok Ustaz Abdul Hadi dah buat briefing yang betul-betul lah. Sungguh-sungguh dah bagi tahu student ya. Ustazah pun bagi tahu dah ni. Betapa sayangnya kita kepada, kita sayang pelajar yang hafaz Quran. Sungguh sayang dia lain, kasih dia lain ya. Baik. Okey, seterusnya pelajar kena ada sifat sabar ya. Sabar, sanggup dan bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan guru. Ustazah pun kena ada sifat-sifat ni juga. Kadang-kadang dengan student kan, Allah kan, kesungguhan dan kesanggupan kita untuk mengulang Al-Quran tu dalam keadaan ada subjek lain, dalam keadaan ada test, dalam keadaan ada apa, kita nak istiqamah dengan jadual tu. Kita boleh cancel kita punya tasmek. Cakap kat lecturer kan, Ustazah saya tak boleh tasmek hari ni sebab saya ada exam. Ada pelajar yang macam tu. Ada pelajar yang ada exam tasmek pun jalan. Dia atas kesanggupan dan kesungguhan, kesabaran masing-masing. Masing-masing timbang-timbangkanlah ya. Kerana waktu kita belajar ni adalah kenangan yang paling indah dalam hidup kita. Kita pandai ya, kita pandai bagi masa, kita banyak pergi kursus dulu-dulu kan. Jadi insya-Allah melalui kelas tasmek kita ni, okey, dialah okey, satu kita kata saksi perjalanan hidup kita di dunia ini, bahawa kita adalah golongan yang bermujahadah untuk menjadi golongan yang solehin. Solehin itulah golongan orang-orang yang soleh. Okey. Seterusnya hufaz yang berdaya ni, seperti yang Ustazah terangkan tadilah, Ustazah ulang balik je ni. Okey. Kita kena ingat setiap orang tu
ada keistimewaan, kemampuan masing-masing tak sama. Macam mana muka masing-masing tak sama, semuanya limited edition. Okay. Tak ada siapa, muka macam Ustazah pun carilah dekat mahalah tu tak jumpanya kan. Memang tak jumpa, tak ada. Sebab tu Allah Maha Kaya. Setiap ciptaan dia lain-lain, limited punya. Okey, ginilah macam nilah lain-lain kan. Jadi kita sedar di mana kita dah Al-Quran. Ada pelajar yang dah lama dah tak ulang, ada ya, lama dah tak ulang. Jadi dia kena sedar dia apa yang dia dah buat, dia dah lama tak ulang. Jadi dia kena ulang. Bila ulang tu kena macam banyak, dia punya usaha tu kena lebih. Okey, kadang-kadang tak tahu nak mula kat mana dah. Okey, mulakanlah dengan juzuk yang mudah dulu. Kalau Ustazah tanya student, sudah bagi tahu Ustazah juzuk mudah tu 1 sampai 5. Dia bagi tu Ustazah tanya juzuk yang senang tu juzuk 30 ke? Kita kan tanya student. Student kata Ustazah juzuk 30 susah juga Ustazah. Ayat dia pendek-pendek. Okey, susah juga juzuk 30 sebenarnya. Okey. Juzuk yang surah-surah panjang itulah kan, dalam juzuk 30 tu. Kalau kata surah Wadduha ke bawah tu senanglah kan. Jadi dia kata yang senang surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Dalam kita nak kata 5 juzuk pertama tu insya-Allah senang. Jadi kita mulakan. Okey, jangan kita tinggal, sayang ya. Sayang usaha kita dah buat tu, sayang. Okey. Baik, jadi kita berusaha kerana Allah tak lihat kepada rizak kita, Allah lihat kepada usaha kita tu. Dan Allah yang beri kekuatan. Kita bacakan dalam doa-doa kita kan, dalam solat duha kita kata kan. Okey, inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamalika wal quwwata quwwatuka. Kekuatan itu adalah kekuatanmu, hai Allah. Jadi kat mana kepercayaan kita? Kepercayaan kita ialah kita ada keinginan, kita nak buat je. Selebihnya Allah bagi kekuatan. Kita nak buat apa, kita buat. Allah bagi kekuatan. Macam tu. Yang penting kita nak buat, Allah tolong. Macam tu. Dan Allah akan hantar macam-macam pertolongan untuk kita. Masya Allah ya. Dan kita pelajar tasmik ni kalau untuk motivasikan diri sendiri, okey, Ustazah rasa lecturer pun banyak bagi motivasi juga. Kadang-kadang kan kalau pelajar tasmik ni kadang banyak dapat makanan dan sebagainya, itu ganjaran lah tu kan. Jadi untuk diri sendiri juga, elok juga pelajar menghargai diri, iaitulah memberi ganjaran pada diri sendiri setiap kali pencapaian dalam bidang hafazan. Contohnya ada satu hari tu, satu minggu tu dia dapat datang kelas tasmik. Contohnya dia kena hargai tu, bukan mudah benda tu sebenarnya kan. Jadi kita bagilah ganjaran pada diri sendiri, pergilah beli apa-apa yang suka dan sebagainya, nak makan aiskrim ke nak makan apa contohnya lah. Okey, berilah ganjaran pada diri sendiri. Setiap kali pencapaian dalam bidang hafazan, nak tulis dalam diary ke, nak tanda ke apa, kerana siapa nak nilai diri kita, melainkan diri kita sendiri. Okey. Seterusnya, itulah poin-poin daripada Ustazah. Seterusnya, ni kira nak habis dah ni kan. Ustazah hanya nak kongsi dengan pelajar-pelajar pun tahu ayat-ayat ni, kadang-kadang malu pula nak kongsi kan. Bukan malu, maknanya kita tahu dah, pelajar tu dah tahu. Tapi tazkirah, peringatan, sebagai peringatan. Pelajar boleh rujuk kepada surah Fatir ayat 29 hingga 34. Selalulah baca 5 ayat tu. 5 ayat itulah Allah Ta'ala memberikan kita, menjamin kita apa yang kita akan dapat. Dekat sini ada satu Ustazah ambil dekat dalam image kan. Dia kata ada 3 perniagaan yang tak tahu rugi. Ada 3. Sebab kita tengok kadang pelajar umur macam ni, umur darah muda ni, dia kadang-kadang dia fikir pasal duit, dia fikir pasal tengok kawan-kawan dia berniaga dah kaya usia muda, dia teringin kan. Dan Ustazah rasakan kita sebagai pelajar ni nak sampai ke peringkat degree tu, Ustazah rasa gunalah masa tu untuk menuntut ilmu. Kerana lepas kita tinggal bidang ilmu ni, masuk dalam bidang pekerjaan, mungkin kita dah kurang dah masa dengan ilmu. Inilah masanya untuk kita habiskan masa dengan ilmu. Al-ilmu afdal minal mal. Al-ilmu afdal minal mal. Dan antara Allah gunakan perkataan
tidak rugi tu, lan tabur, tijaratan lan tabur, memang guna kalimah perniagaan yang tidak akan rugi. Tapi maknanya kita kena baca dengan penuh keimanan. Kalau baca saja gitu kak, perniagaan apa ni, jadi tak faham. Baca dengan iman baru faham ya. Iaitulah ada gambar kat sini, dia terus lukis gambar. Yang pertama gambar Quran, iaitulah alladzina yatluna kitaballah, yatluna Quran. Orang yang membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran. Kalau yahfazul Al-Quran, apatah lagi. Tu nak cerita kan. Jadi orang yang hafaz Quran, dia boleh baca Al-Quran selalu. Sebab itulah kita dengar macam Ustaz cakap tadi, Syekh apa tadi, kalau selalu Ustazah dengar pun Imam Syafi'i lah hafaz Quran, baca Quran, dia kata baca kan, baca khatam Quran bulan Ramadan 60 kali. Sebab apa? Sebab dia dah hafal. Kat mana-mana dia berjalan, mulut dia tu dah Al-Quran. Sentiasa di bibir tu Al-Quran. Jadi di situ. So innalladzina yaqra'una Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya, itulah tijarah lan tabur. Yang kedua, yang mendirikan solat. Mendiri solat dengan betul lah, dengan khusyuk pada waktunya, ikut sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Banyak cerita di situ. Okey, dan seterusnya memberi nafkah kan, sirran wa alani, memberi infak infak harta kan, bersedekah, sirran wa alaniyah kan. Jadi membaca Al-Quran, solat dan juga menginfak harta, semua tu adalah amal soleh yang berlandaskan kepada ilmu. Jadi dunia ilmu amal, boleh cek name tag sekolah masing-masing. Ilmu amal name tag sekolah tu, dia punya moto sedap-sedap sebenarnya yang kita tak faham sangat masa kita sekolah tu. Sekarang bila kita dah besar baru nampak, Allah kan sedapnya moto name tag sekolah ni. Ilmu amal, iman, ilmu amal, macam-macam dia tulis. Itulah dia ya, beriman, berilmu dan juga beramal soleh. Amal soleh tu yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi kita kata kita buat semua benda ni untuk apa? Okey. Supaya Allah memberi ganjaran kepada mereka ni yang membaca Quran semua ni, dan Allah tambah pahala. Okey. Jadi di sini kalau kita baca pasal, kita kalau peringkat umur 18 tahun ke atas ni elok dah baca tafsir ya. Kerana baca tafsir ni diberikan kepada kita satu explanation yang jelas, di mana orang yang beramal soleh ni Allah beri pengampunan dosa atas segala kesalahan-kesalahannya, dah dapat pengampunan dosa. Okey, lepas tu tambah pula pahala, menyempurnakan pahala, bagi pahala yang sempurna untuk perbuatan amal soleh itu, dan menambah rezeki. Jadi perkataan fadlih tu adalah ni'mah. Okey, macam kita selalu dengar dalam bacaan tarawih biasa-biasa zaman dulu rindu sembahyang tarawih kan. Bilal kata fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itulah dia bagaimana Allah menyempurnakan ganjaran ya. Nikmat pada Allah, dan Allah beri keampunan dan berikan kasih sayang, rahmah kepada kita. Okey, jadi Allah pun berilah kita ganjaran syurga. Innahu ghafurun syakur. Ini adalah sifat Allah dalam Asmaul Husna. Ghafur, maha pengampun, syakur, maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Mensyukuri hamba dia buat banyak ni, dia balas lebih. Maha mensyukuri. Kalau kita mensyukuri je, kalau Allah maha mensyukuri. Sebab tu Allah ampun dosa, Allah ampun dosa, Allah beri ganjaran yang sempurna, dan Allah tambah lagi nikmat. Itu tanda Allah itu syakur. Okey. Baik, seterusnya kita tengok ayat ni. Macam mana Quran senang nak hafal kan, sebab ayat dia nak sama macam rima dia punya bunyi-bunyi tu. Okey, macam yang ni kita kata wallazi auhayna, yang ni summa aurafna, macam tu. Okey, dalam ayat 31 ni disebut kami mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang kita kata al-haq, ada kebenaran. Dalam hidup kita ni kita cari kebenaran lah, kebenaran fi dunia wal akhirah. Baik, dan di sinilah, ini memang ayat famous lah untuk
pelajar-pelajar tahfiz, okey, di mana kita sebut kat sini auzubillahi minasyaitanir rajim, thumma arafna tadi dia kata wa auhayna ni Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, dan untuk umat Nabi Muhammad diwariskan kitab ini, okey, kepada hamba-hambanya, iaitulah kepada kita. Jadi kita ada 3 golongan orang yang mengamalkan Al-Quran. Kalau kita baca tajuk hafaz Quran, kita boleh kata ada 3 golongan yang menghafaz Al-Quran. Okay, yang mengamalkan Al-Quran kita kata ya. Yang paling bawah adalah orang tu dia zalim terhadap dirinya. Iaitulah dia punya kebaikan kurang. Dia punya kebaikan kurang, yang banyak melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Jadi zalim. Okey. Muqtasid ni win-win. Okey. Dia tengah-tengah macam tu kan. Sabiqun bil khairat ni kita harap kita di sinilah ya. Yang mana kita banyak membuat kebaikan daripada keburukan, kejahatan. Okey, jadi macam kalau kata konteks tahfiz ni, contohnya kita sabiqun bil khairat ni, kita selalu baca Quran tu, kita banyak, kalau hantar tu banyak, macam ada di kalangan sudah tasmid ustazah, kita suruh hafal 1, ustazah saya nak hafal 2. Kadang-kadang dia lajak sampai ke 3. Dia cakap, ustazah saya tak ingat makrok berhenti kat mana. Kadang kita rasa macam hebatnya tu lah, kita Allah hebatnya budak ni sampai tak ingat makrok kat mana. Baca. Kalau kita tak suruh berhenti sampai ke 4 makrok, 5. Sampai 1 juzuk pun dia sanggup kan. Itu orang yang sabiqun bil khairat. Okay. Baik. Inilah satu page tu, boleh baca insya-Allah bagaimana disebut di sini sampai ke hujung ni, disebut ya bagaimana zalika huwal fadlul kabir. Itulah nikmat yang paling besar. Ya, iaitulah orang yang sabiqun bil khairat. Okey, mendapat apa? Mendapat syurga. Dan di sini dia cerita, maksudnya di sini ketiga-tiga golongan ni sebenarnya boleh dapat syurga. Ketiga-tiganya. Yang mana zalim li nafsihi pun kena bertaubat dan sebagainya kan. Seterusnya dekat bawah ni baru yang walazina kafaru. Yang kafaru, yang kafir je. Jadi sebab itulah para asatizah selalu sebut nikmat yang paling agung yang kita dapat, nikmat iman dan Islam kan. Sebab itulah kerana kita macam-macam mana pun akan jumpa dengan jannah. Okey. Baik, dan kita tengoklah di sini bagaimana ilmu itu adalah warisan Nabi. Nabi mewariskan ilmu. Kita boleh baca hadis ni, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Okey, jadi dekat sini dikatakan, fahamlah kot, biasanya orang hafiz ni, hafiz dia faham bahasa Arab tu, walaupun sikit-sikit dia boleh faham ya. Jadi sesungguhnya anbiya tu tidak mewarisi harta benda, dinar wala dirhaman tu. Okey, sedangkan dunia hari ni masing-masing, kalau ibu bapa tu bekerja, adalah yang maternity begitu kan, bekerja untuk kumpul harta, nak bagi, tak tinggalkan harta-harta untuk anak-anak. Okey, kita kena ikut Nabi. Nabi-Nabi ni meninggalkan ilmu untuk anak-anak. Meninggalkan ilmu untuk anak-anaknya. Jadi ilmu yang hak, yang membawa kebenaran adalah ilmu yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Jadi macam tu. Okey, siapa yang mendapat warisan ilmu ni, itulah dia kita panggil hadzun wafir. Okey, maksudnya keuntungan yang besar. Ya, keuntungan yang besar. Satu kita panggil ialah ya, insya-Allah Taala boleh faham dah tu kan. Jadi ustazah tak ada apa dah yang kita nak buat sekarang ni melainkan kena istiqamah. Kita dah berada di jalan yang benar. Kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah pun makbulkan doa kita. Allah bagi kita jalan, Allah bagi kita peluang untuk menghafaz Al-Quran 30 juzuk, lepas tu ada kelas tasmid lagi, lepas tu ada lagi macam-macam program. Boleh kita cari nak tasmid kat siapa, dekat UAE Gombak ke kat mana, ada ustaz-ustaz, Allah akan hantar ustaz-ustaz tasmid tu. Allah akan hantar. Ustazah sangat yakin Allah akan hantar sebab ustazah ada pengalaman perkara tu. Okey, ustazah ada pengalaman nak cerita kan, panjang pula, tak apa, kita KIV pengalaman-pengalaman tu banyak sangat. Okey, jadi tafsir
kepada ihdinas siratal mustaqim tu kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 69, sudah pun dah tahu dah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang diberikan nikmat tu? Yang pertama para nabi. Para siddiqin, para syuhada. Yang kita boleh jadi sekarang ni para solehin. Kita nak dapat nikmat Allah seperti mana orang-orang yang soleh. Jadi sebab tu Ustazah kata kita berusaha untuk menjadi golongan as-salihin. Kerana golongan solehin ni kita tengok, kita baca tahiyat kan. Kita kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Setiap orang sembahyang mendoakan orang-orang yang soleh. Bayangkan. Dah kalau kita tak masuk golongan soleh tu, macam mana pula doa tu kan. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kat situ ada salihin dan sangat besarlah kalau kita termasuk dalam golongan as-salihin fi dunya wal akhirah wa hasuna ulaika rafiqa. Okey, dan juga kita boleh tengok dalam surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina an'amallahu alaihim. Siapa yang diberi nikmat tu? Minan nabiyyin. Dan Allah perincikan daripada minal anbiya tu disebut lagi dalam surah Maryam, min dzurriyyati Adam, okey, wa mimman hamalna ma'a Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, wa mimman hadaina washtabaina. Wa mimman hadaina washtabaina tu kita di situlah. Dan bagi siapa yang Allah tunjukkan jalan hidayah dan Allah pilih hak ni jadi guru. Hak ni bahagian dia guru tasmik. Hak ni bahagian dia pelajar tasmik. Hak ni bahagian dia apa dan sebagainya. Okey. Dan ada lagi ayat yang lebih menyentuh hati kita, iaitulah idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Okey. Jadi kita ni Ustazah sendiri pun duduk berfikir, begitu juga dengan pelajar tasmik. Ustazah sendiri pernah utarakan kepada Ustazah bagaimana Ustazah kita nak melahirkan pelajar yang ataupun anak-anak yang bila dia baca Quran mengalir air matanya Ustazah. Sudah kan. Jadi Ustazah kata kita kena banyak tadabbur Al-Quran. Kita kena banyak. Kalau ada mana-mana program tadabbur Al-Quran tu kita kena pergi. Ada kelas-kelas tafsir kita kena pergi. Kita kena rasa benda tu penting dan kita utamakan dalam hidup kita. Utamakan dan kita boleh adjust kehidupan kita tu, boleh atur yang mana penting dan sebagainya. Okey, jadi kita nak kata kharru sujada wa bukiya. Adakah kita sampai ke tahap macam tu kan? Jadi hafazat Al-Quran ni akan menjadi lebih kuat sekiranya kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran itu di dalam solat kita. Bacaan Al-Quran dalam solat itu jauh lebih banyak pahalanya. Sebab itulah biasa bulan Ramadan, kalau di masjid-masjid kan, kalau orang yang kuat imannya dia akan cari masjid yang baca satu juzuk satu malam sebab dia faham, dia beriman. Allah kan nak baca sendiri tak terdaya satu juzuk tu. Jadi kita dengarlah bacaan daripada imam tarawih pun subhanallah kan, bacaan yang sangat sedap Allah kan. Jadi kita rindulah saat-saat tu, terutamanya di musim PKP ini. Terasa juga nak keluar air mata kan. Terasa bila sebut pengalaman menghadiri masjid, pergi masjid. Okey, tak ada dah. Lama dah tak buat. Okey. Dan kita ingatlah satu hadis ni yang sangat sedap juga ya. Rasulullah SAW okey bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Jadi kita, terutamanya pada pelajar yang tasmik ni, dia akan rasa dunia dia macam penjara lah juga kan. Nak main game, nak main apa, kena kurangkan lah. Okay? Kita cerita pasal kejayaan hari ni. Kita boleh baca surah Al-Mu'minun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang dia tak hira lah main-main ni kan. Sebab dia nak hafaz Quran. Jadi Ustazah pun banyak juga kadang-kadang buka website sebab kita nak semangat kan. Kita tengok bagaimana di negara Arab kan. Negara Arab ramai pelajar-pelajar apa kita panggil apa, anak-anak OKU ni, dia punya kerajaan. Orang-orang OKU ni dichannelkan di satu institusi tahfiz. OKU macam mana pun. Ada yang buta ya, kafif. Kita boleh type dalam internet kan. Dia kata tiflun kafif.
yahfazul Quran, kahfi. Ada yang siapa kenal dengan apa yang daripada Madinah tu, memang kecil lagi, dia tulis Syekh Jihad kan, nama Jihad nama dia. Okey, kecil lagi, umur 6 tahun ke 7 tahun, Allah baca Quran, tajwidnya betul, hafiz, yakni mata buta. Okey, jadi di sana, di negara-negara Arab, banyak orang-orang yang OKU semua ni, dia ada buat tahfiz. Kalau boleh kita nak buatlah kat Malaysia ni. Okey, kerana Al-Quran ni mukjizah. Ada yang macam mana OKU pun, dia boleh mampu untuk menghafaz Al-Quran kerana mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan bila kita tanyalah kehidupan anak-anak tahfiz kecil-kecil ni, dia akan bagi tahu, sampai satu masa tu saya tak bermain. Begitu, dah dia kan buta, yang cerita saya tengok tu, seorang buta nama dia Mu'ad daripada Arab Saudi kan. Dia cerita bagaimana dia menghafaz Al-Quran, kadang-kadang dia tak main, dia guna Quran Braille, dia guna guna telinga je. Guna sami'na je. Sebab itulah sami'na wa ata'na. Telinga ni pun dah banyak. Mendengar saja pun dah boleh dapat Al-Quran. Kita dapat mendengar dan juga melihat. Allah ya. Allah satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Okey. Jadi ustazah rasa tak tahu dah pukul berapa tu. Pukul berapa dah? Harap-harap setengah jam betul lah ya Ustaz Hadi. Okey. Jadi ustazah setakat tu sajalah perkongsian daripada ustazah. Okey. Ustazah nak kata apa ya? Ustazah nak bagi tahu. Ustazah memang sayang pelajar-pelajar tasmik ni. Okey. Kadang-kadang pelajar tasmik ustaz pun ustazah sayang sekali. Tak kenal pun pelajar tasmik ustaz. Kadang-kadang kalau ustazah katalah ustazah nak bagi apa-apa, kadang-kadang okey sekalilah, kita tahu orang lelaki ni kadang dia tak apa fikir sangat benda-benda gitu kan. Jadi kita sayang, okey. Cakap je. Okey. Tahu apa perkara apa nak berkongsi, okey? Kerana kalau kita ada masalah, kita jumpa dengan orang yang betul, kita jumpa dengan Ustaz Hadi, ustaz-ustaz asatizah, dia akan beri kita satu nasihat yang sangat berguna dalam hidup kita. Okey, itulah dia mungkin cara Allah nak memakbulkan doa kita setiap kali solat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey, jadi ustazah sukalah anak ustazah belajar dekat Terengganu kan. Selalu dah dengar lagu hak Terengganu tu, fastaqim falyastaqim. Dalam kereta kalau pasang lagu tu semangat lah, tak ngantuk dah. Kalau dengar lagu fastaqim falyastaqim, lagu apa tu daripada kerajaan Terengganu. Okey, sukalah juga kerajaan Terengganu ni, memang betul-betul menghargai para hufaz. Dah rasa macam zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dah rasanya. Okey, dah hafal Quran bagi duit 1,000 kan. Macam tu. Jadi ustazah harap di negeri Pahang pun mungkin ada kan, dah di negeri lain ataupun daripada UIA sendiri. Contohnya, dan ustazah ada dengar daripada Ustaz Hanif lah bercerita kepada ustazah, di mana ada seorang pelajar daripada mana, saya tak ingat nama dia apa, Atik ke apa, Afiq apa nama, Ru'il kan nama dia, yang dia mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran, dia tasmik dengan Ustaz Abdul Rahman. 30 juzuk. Ustazah sendiri pun rekod student tahfiz ustazah satu semester dia pernah hafaz 37 makra'. Tak ingat dah ustazah berapa juzuk, tapi kita tulis ikut makra' kan. 37 makra' pelajar lelaki. Ada satu semester tu ustazah pegang pelajar lelaki. 37 makra' dia hafal dalam masa satu semester, 14 minggu. Okey, ingat rasa macam banyak dah tu. Rupa-rupanya ada lagi. Maksudnya, seperti mana ustaz sebutkan tadi, setiap orang ada bahagian masing-masing, keistimewaan masing-masing, kesungguhan dan kemampuan masing-masing. Jadi ada pelajar tu yang dapat hafal dengan Ustaz Abdul Rahman, dia ada bacaan bersanad. Okey, jadi kita ada belaka lah, Atif. Ustaz Hanif bagi tahu dah, Atif kan. Jadi pelajar-pelajar sini kenal Atif tu. Dah pergilah tanya dia, buat apa awak rajin gini, awak makan ubat apa? Tanya. Awak makan apa? Awak mimpi apa? Okey, tanya dia. Bagaimana awak boleh jadi begini? Kita insya-Allah bersahabat dengan sahabat yang baik ni kan, wa hasuna ulaika rafiqa. Okey. Ustazah ni kalau nak bercakap subhanallah, Ustaz Hadi bagi sejam lagi pun boleh nak katanya. Banyak benda nak cerita dengan pengalaman apa dan sebagainya. Jadi ustazah serahkanlah ya kepada Ustaz Hadi kembali. So Hadi dah cakap dah setengah jam je ustazah ya. Okey, jadi ustazah harap
Ya, kalaulah sekiranya ada ustazah punya kata-kata tadi tersentuh hati mana-mana pihak, sesungguhnya ustazah tak berniat pun. Tadi kita dah kata niat yang betul tu kan. Ustazah tak berniat begitu. Okey. Jadi ustazah mohon ampun dan maaf sekiranya adalah kesalahan. Yang baik tu ambil lah ya, buat teladan, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-samalah kita berada ya, kita bersama dengan golongan yang menghafaz Al-Quran. Ustazah pun sangat suka ya, insya-Allah. Okey, itu sajalah Ustaz Hadi daripada Ana. Okey, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak. Semoga pelajar, brothers sisters, Bani Banat dapat dapat macam-macam sebenarnya, dapat ilmu, dapat rasa macam tersentuh. Ustaz mengharap korang tersentuhlah dengan kata-kata Ustazah Ashikin ni, sebab ada yang Ustaz tahu, ada yang dah lama tak mengulang, ada yang kata mengulang kadang-kadang, kadang-kadang mengulang, kadang-kadang tidak. Jadi dengan kata-kata Ustazah Ashikin ni, Ustaz harap korang dapat semangat dan boleh tajdid niat. Okay, lillah ta'ala. Itulah kita punya hadaf. Okay. Seterusnya sekejap ya. Okay. So kemudian Ustaz nak minta jugalah tausiah dari ustaz-ustaz lain. Kita nak kenalan juga, kita ada 6 orang. Jadi Ustazah Ashikin dah cakap panjang lebar. Okay, kalau semua nak tahu, Ustazah Ashikin merupakan zaujah ataupun isteri kepada Ustaz Hanif, Ustaz Hanif Kurni ni. Okay. Jadi oleh itu Ustaz menjemputlah Ustaz Hanif Kurni bagi tausiah sedikit lah dan pengenalan diri sedikit. Tafadhal. Aduh. Sekejap ya. Saya import. Okey. Okey, nampak Okey. Jelas, sudah. Jelas. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Muhammad Hanif Al-Kurni bin Abbas. Suami pada Ustazah Ashikin. Alhamdulillah, dan juga telah menjadi guru tasmid sejak 2014 sehingga sekarang lah, alhamdulillah. Baik. Untuk menjadi pesanan Ustaz, sebenarnya banyak dah, dah cukup tu. Pesanan pada Ustazah tadi dah walaupun Ustazah dia boleh sambung lagi tu sebenarnya. Baik. Untuk menjadi dapat tasmid ni, kita perlukan, pertama kita ada satu keazaman yang kuat, motivasi diri yang kuat untuk tasmid. Khas pada lelaki. Motivasi diri tasmid sebab yang penting kita ingat, sebab ramai dia bila dia datang sini, betul lah environment di Q tu dia lain dengan environment dengan tasik, dengan apa semua, dan dia tak ada subjek kecuali menghafal saja. Bila datang sini dia ada yang Ustaz perhatikan adalah dia macam culture shock. Dia datang bila datang sini je lepas tahun tu tiba-tiba dengan subjek banyak. Masa tu dia dah mula dia dah mula tasmid. Dia kata tasmid dengan kawan je lah. Sebenarnya tidak ada orang yang boleh konsisten tasmid sendiri. Tak mudah. Ada tapi nak istiqamah tu tasmid dengan kawan pun sibuk. Tasmid diri sendiri boleh, tapi betul-betul kena kuat. Ustaz ada ayah umur sama. Nama dia Abdullah bin Muhammad Nur. Dia ada satu contoh, dia bersekolah di Semak Labu. Dia dia menghafal sendiri pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Dia dengar radio, dia rakam, lepas tu dia tulis ayat mutasyabihat. Sebab kadang-kadang ustaz balik kampung nampak dia duduk dekat kursi je. Dekat kursi dekat bilik dia menghafal, lepas tu dia tampal-tampal. Umur sama tapi pangkat ayah saudara. Dan sehingga tingkatan 5 dia habis hafal Quran secara sendiri. Dan nama dia sehingga sekarang sekolah masih lagi guru-guru yang masih mengajar di Semak Labu menjadikan dia sebagai contoh lah.
Sebagai contoh, bagaimana kalau betul-betul nafas ini pun boleh, tapi kena betul-betul komitmen macam Abdullah ni. Dia betul-betul itu maksudnya kita kena ulang, kena dengar. Tapi sekarang bila dia datang daripada DQ, kebanyakannya dah majoritinya dah habis hafalan. Ada juga yang tak habis. Mengikut pengalaman Ustaz. Tetapi itu bukan UAA ni, kamu ni batch yang ke-20. Ustaz tahu Ustaz, batch ke-20. Masa batch DQ yang ke-20, maksudnya UAA dengan Jakim dah berikan satu platform yang bagus untuk mengekalkan tasmik. Tak ada cara dah. Jadi dan kelas tasmik ni fleksibel. Boleh buat malam, boleh buat siang. Jadi ikut kesesuaian. Kalau kelas lain tak boleh. Dia sebenarnya kalau fleksibel lah, kita kena ambil peluang. Boleh. Boleh kita buat di mana-mana saja. Kan? Apatah lagi dengan sistem online lagi mudah. Dulu betul ustaz dengan ustazah bawa anak semua pergi dekat Kiai Gambang. Kami duduk di Batu Sulan. Nak pergi sana tu merempuh kegelapan demi kegelapan baru sampai UAE. Nak boleh pergi daripada rumah bawa anak lima orang. Gelap sebab nak pergi tu gelap. Lepas tu nak masuk UAE gelap, semua gelap. Lepas tu ustazah dekat atas ustazah kat atas masa tu Al-Biruni saja, ustaz kat bawah tasmik padan tasmik dah balik rumah, lepas tu datang pula, lepas tu sampai pukul 9 lebih balik pula. Begitu. Jadi jadi itu kami berkorban, kamu pun sepatutnya sebenarnya lebih berkorban, dan bila ada hikmahnya PKP ini sepatutnya lebih mudah. PKP ni lebih flexible, dah masa flexible, guna tak face to face, masa guna Google Meet je lagi lah mudah sebetulnya. Tidak ada alasan lah untuk kita tidak tasmik. Jadi yang penting kesungguhan lah. Ada pengalaman Ustaz, macam Ustaz cerita dalam tulis tu, ada yang boleh, dia sekarang di medik tahun 3 atau 4 dia pernah dapat tasmik hampir 10 juzuk. Jadi penulis khot juga. Penulis khot, nama dia Abdul Aziz. Macam mana dia boleh tasmik 10 juzuk? Dia kita ada masa tu memang tak, kita buat halaqah di mahallah. Dia datang pula waktu berjabat. Dia ketuk-ketuk itu, Ustaz nak tasmik. Dia tasmik Ustaz, kamu tasmik kadang 4 makro 5 makro tasmik. Dia konsisten datang. Konsisten. Jadi dah masa setahun macam 3 sem dulu macam 3 sem tu dia dah boleh habis dah. Dia itu kesungguhannya. Jadi yang penting ada kesungguhan kita untuk tasmik lah. Kemudian seterusnya ada juga yang bukan ini cerita pengalaman ya, ada juga yang pernah terjadi. Yang rasanya hanya terjadi sekali je dalam di berlaku 3-4 tahun lepas. Dia dalam ni dia mula dia student lelaki lah, dekat dalam masa tu dekat musola. Dia kata, saya bukan DQ Ustaz, tapi saya nak hafal. Bukan DQ. Bukan DQ. Dia kena. Dia kata tak juga. Tapi dia duduk dengan DQ, dia cuba hafal, dia hafal beberapa macam satu makrok ke mana dia hafal, lepas tu dia tasmik. Bagus dia duduk lah, dia menghafal, jadi dia semangat menghafal, dia duduk sekali dengan geng menghafal ni. Lepas tu ustaz kata tasmik, dia konsisten, lebih kurang 1 sem 2 sem lah itulah. Bila ustaz dia ke Kuantan kalau tak silap, bila ustaz pergi Kuantan tu dia pun dia masih lagi dengan geng-geng Quran. Masa dia tahu bahawa kalau dia nak kekalkan hafal Quran ni, dia kena bergaul dengan geng-geng IQ ni, Al-Quran ni. Dan terakhir, memang kita kena dia panggil apa, bila orang kata al-mar'u ala dini khalili, falyunzir mar'u ma yukhalil. Maksudnya dia penghafal Quran ni dia memang kena bergaul, tak boleh duduk seorang-seorang. Maksud dia kena bergaul di satu bilik ke, berjalan ke, biarlah orang kata tak asupnya dengan ini, asyik berjalan dengan dia, tak sebab kita nak mengekalkan momentum dalam diri tu, memang kita kena buat dulu. Kalau kita duduk seorang-seorang, habis lah. Momentum dia memang kena, kamu kena jalan, maksudnya kena makan ke jalan bilik
Sebab kita nak ada satu motivasi dalam dengan kawan-kawan kita. Itu penting itu tak boleh. Baik, saya rasa itu sajalah perkongsian pengalaman Ustaz. Okey. InsyaAllah apa yang penting kita teruskanlah semangat kita untuk tasmik. Surah peringkat agama ni bukan tasmik, tarsih saja. Tarsih itu mengekalkan saja. Tasmik itu dekat di sana. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Hanif. Kemudian Ustaz Syarif mewujud. Saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adi dan semua asatizah dan juga semua pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Liqa Syahri ni yang diusahakan oleh koordinator Tasmik Ustaz Hadi. Nampaknya saya rasa baguslah mana kita dapat mengeratkan ukhuwah, kita dapat berpesan kepada kebaikan, kebenaran untuk sebab dalam kelas saya juga bagaimana nak menaikkan semangat balik pelajar-pelajar yang dah lama mendiamkan diri. Dan syabas juga kepada pelajar dalam kelas saya tu yang walaupun dia nak baca satu muka surat pun tak apa, saya kata. Boleh teruskan. Yang baca 4 makra' pun ada sekali, teruskan. Yang 2 muka surat, 3 muka surat, yang penting dia masuk dalam kelas tasmik tu. Apa tu? Atif Madinah. Okey, baik. Jadi dan pelajar-pelajar dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua pelajar DQ dan juga daripada Mak Tafiz yang mana jasa mereka ni saya gunakan khususnya untuk jadi facilitator usrah di CFS kan. Saya kata budak-budak DQ ni sebab dia dah ada pengalaman, dia dah komplit usrah 1, usrah 2, bantulah. Jadilah Fesi bantu kepada adik-adik kamu yang baru masuk itu. Jadi alhamdulillah saya pun dapat dan minta kebenaran daripada Ustaz Adi, minta nama, senarai nama, jadi Ustaz Adi pun dah bagi. Jadi alhamdulillah Ustaz Adi. Di samping mereka ada kelas tasmik, mereka ada juga kelas usrah. Dalam usrah mereka boleh berbincang lagi mengenai mungkin kelebihan hafazan, memberi semangat kepada adik-adik mereka yang bagi mereka yang tak mahfaz lagi. Dan kalau ikut kalau Atif tadi kalau nak tengok Atif tu, bagaimana saya boleh memilih dia untuk menjadi, dia bukan setakat imam di Masjid CFS dan dia juga adalah timbalan. Maknanya kat situ kita ada biro imam dan Bilal, Aban dia punya ketua dan Atif ni timbalan penolong. Bagaimana saya memilih mereka ni? Saya memilih mereka yang boleh datang sembahyang subuh. Saya perhatikan dalam seminggu tu siapa yang dia boleh datang sembahyang subuh ni istiqamah. Jadi mereka berdua ni, Aban dan Atif ni. Jadi maknanya dengan menghafal Quran, jadi dua-dua ni menghafal Quran. Jadi dengan hafazan mereka ini, dengan hafalan mereka ni, mereka ni sanggup berjalan kaki kan. Kalau kita tengok betapa jauhnya kalau yang mana mereka yang berada di kampus, mereka tahu dalam 800 meter lah naik bukit nak pergi Masjid CFS. Jadi mereka ni lah, memang betul lah pilihannya memang mereka ini adalah yang kalau kita tengok Atif ni tadi kan yang Ustaz ni kata boleh tasmik dengan Ustaz Nur Rahman. Sekarang dah Madinah wallahu alam baru ni. Jadi inilah di samping kita menghafal Quran, jadi kita kena terjemahkan juga. Terjemah dengan menghadiri pergi ke masjid di awal waktu,
berjamaah kena terjemahkan. Jadi nasihat saya pada diri saya, kepada semua pelajar, jadi teruskan usaha anda. Jadi yang mereka yang dah lama berdiam diri, maka datanglah. Jangan malu. Mungkin dah malu kan, mungkin dah lama, dah malu lah nak masuk balik kelas ni. Tak ada apa-apa. Teruskan, menghafal, teruskan tasmih. Okay, itu Sa'di daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Syukran jazilan Ustaz Syarif. Okay, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah. Kemudian saya menjumpa Ustaz Hafizuddin. Ada? Tadi nampak dia. Maaflah tak tahu proper malam ni. Baru sampai rumah. Oh, okey. Ambil nafas dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Adi, kepada semua asitizah dan kepada semua pelajar-pelajar tasmik. Alhamdulillah, satu program yang agak bagus bila mana kita dapat mengumpulkan semua pelajar-pelajar tasmik yang mana program ini dapat memberikan satu motivasi yang terbaik pada semua untuk menaikkan semangat. Sebab bila mana menjadi seorang hafiz, nak menghafal Al-Quran nak menghafal Al-Quran mengikut kepada pengalaman ustaz. Nak menghafal itu memang satu perkara yang bagi ustaz mudah. Menghafal tu sebenarnya menghafalnya benda untuk menghafal Al-Quran ialah satu benda yang kita boleh yang ustaz bersama dengan ustaz, menghafal itu adalah mudah. Namun untuk menjaganya adalah satu kesukaran. Sebab ramai daripada kalangan hafiz yang memang dah habis 30 juzuk. Termasuk ustaz sendiri memang dah habis 30 juzuk. Namun hakikatnya bila mana kita meninggalkannya walaupun sehari ia menjadi kerugian kepada diri kita. Sehari kita tinggalkan untuk menghafal, sehari kita tinggalkan untuk mengulang, banyak yang akan hilang. Percayalah. Sebab tu ini satu inisiatif yang terbaik sebenarnya. Bila mana antum semua masuk dalam program tasmik ni, masuk dalam program tasmik. Ataupun kalau masa di DQ kita semua kita akan panggil sebagai satu i'adah. Yang antum masuk sini bukannya untuk tasmik sebenarnya. Dia sebagai satu i'adah, pengulangan. Sebab ramai yang Ustaz tahu adik daripada DQ yang mana mereka semua dah habis 30 juzuk, maka dia menjadi satu i'adah pada semua untuk mengulang apa yang telah dihafal. Jadinya sebagai seorang tahfiz, sebagai seorang pelajar hufaz, jadilah seorang bila mana dikatakan apakah akhlak seorang hafiz itu, maka jawapannya ialah Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan apakah akhlak Rasulullah SAW, maka akhlaknya ialah Al-Quran. Sebab kita sebagai seorang hafiz akan dijadikan sebagai satu contoh di mana contoh yang kita sebagai seorang contoh yang terhebat. Sebab tidak semua orang dapat peluang untuk menghafal. Dan ada juga orang yang dapat peluang untuk menghafal, namun tidak semua orang dapat peluang untuk menjaganya sepenuhnya. Tidak semua orang dapat menjaga dengan sebaiknya. Sebab itu, bila mana menjadi seorang hafiz, kita akan dapat pelbagai gangguan, pelbagai dugaan, pelbagai ujian. Memang kita sebagai seorang hafiz memang akan sentiasa akan dapat ujian yang agak-agak berat. Dan kalau boleh, jagalah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang ma'asi. Sebab perkara yang ma'asi itulah yang menyebabkan kita rugi, menyebabkan satu kerugian kepada kita dalam menjaga Al-Quran. Sebab bila mana kita melakukan satu perkara ma'asi, dalam pada yang sama kita menjaga Al-Quran, maka kemungkinan akan menjadi satu istidraj kepada kita. Bukannya satu perkara yang elok dan dinya tidak akan menjadi satu contoh yang baik bila mana
orang pandang kita menghafal Quran, tapi dalam pada masa yang sama kita melakukan keburukan. Jadi pesanan Ustaz, jagalah Quran itu sebaiknya, dan bila mana kita menjaga Al-Quran dalam pada masa yang sama, jagalah akhlak kita. Kerana sebagai seorang hafiz, menjadi contoh yang terbaik dengan menjaga akhlak itu, untuk menjadi contoh yang terbaik sebagai seorang hafiz, kita kena menjaga Al-Quran dan menjaga akhlak kita. Supaya orang tidak akan pandang serong terhadap golongan-golongan tahfiz. Okey, itu saja daripada saya. Aku lakukan azan, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Hafizuddin. Kemudian kita ada Ustazah Adilah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustazah Nur Adilah binti Muhammad Rukun, berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang menetap di Kuantan. So jadi saya cerita sikit je lah. Ya, dan nak share sikit, iaitu saya pernah jugalah belajar di Darul Quran pada tahun 94 hingga 96. So jadi generasi kelima Banat. Masa tu tak ada di Darul Quran lagi di Kuala Kubur, tapi masih berada di Taman Tun. Okey, jadi di sini alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hadi, Ustaz-Ustaz, instruktor tahfiz ni dan pelajar-pelajar ya, sebab kita berpeluang untuk berada di dalam liqaa syahri ni. So jadi macam-macam dah tadi daripada Ustazah Syikin sharekan macam-macam ilmu, Ustaz Hafizuddin, Ustaz Hadi, Ustaz Syarif. Jadi saya sikit je nak cakapnya. Saya berharap pelajar semua sentiasa bersabar, ya, berusaha dan kuat semangat dalam menghadapi ujian yang dihadapi sebagai pelajar CFS, dan kena sentiasa berusaha untuk join datang tasmik. Walaupun sikit je yang nak dihantar tu, contohnya semuka. Ya. So jadi kena kuat semangat lah. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz. Ringkas tapi padat. Terima kasih Ustazah. Okey. Kemudian kita sebenarnya ada lagi seorang, iaitu Ustaz Abdul Rahman, tapi beliau ada hal, jadi beliau minta maaf sangat, dan beliau kirim salam lah kepada semua, dan insyaAllah kalau ada lagi liqaa syahri yang akan datang, insyaAllah beliau akan join. Okey, jadi kesimpulan yang Ustaz boleh katakan daripada kesemua tausiat yang asatizah berikan, iaitu jangan malu, datanglah ke kelas tasmik. Okay, kalau nak hantar satu muka pun kami tak kisah, janji ada. Okay, jadi dalam insyaAllah Ustaz bagi masa ataupun kita ada sikit lagi waktu. Kalau ada apa-apa soalan yang teringin ditanya, dipersilakan tanya. InsyaAllah asatizah boleh menjawab insyaAllah. Kalau soalannya kena, insyaAllah kita berjawab. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita menutup liqaa syahri kita? Kalau ada soalan dalam chat box pun nak tulis pun boleh. Dan Ustaz cuma nak ingatkan tentang kehadiran, minta semua isi Google Form yang ada dalam chat box itu. Okay. Jadi sementara tak ada, kalau tak ada question, Ustaz baca sikitlah komen buat kata halwa telinga kita insyaAllah. So ada seorang pelajar, dia kata, thank you for reminding us, especially to who wasn't have a support, family support ataupun Quranic surrounding at home, feeling blessed to have this lecture, or not only hear our Quran recitation but support and remind us
Sometimes our heart and soul need a tarbiyah and reminder frequently. Okay, dan ada juga yang kata saya suka liqah ni dilakukan sekurang-kurangnya satu kali semester supaya kami sebagai pelajar sentiasa ingat dan akan amanah menjaga Quran. InsyaAllah Ustaz sebagai sisi akan try untuk buat sebulan sekali, kalau tidak pun satu semester sekali, InsyaAllah untuk menaikkan kita punya semangat untuk datang ke kelas tahfiz, kelas tasmek, maafkan Ustaz, okay, ke i'adah ataupun yang kod Ustaz Hafiz kata i'adah. Dan juga ada soalan dari Safwan, Ustaz, apakah rahsia Akif dalam menjaga Quran di CFS? Ni Ustaz Hanif kot boleh jawab. Akif ke Atif? Oh, Atif. Saya siapa? Saya. Ustaz Hanif yang pasal Atif tu. Aktif tu ya, dia bukan cuma mungkin kawan-kawan dia yang senior junior pun ada dalam dia kata cuma saya nampak okey, Aktif tu sebenarnya anak murid saya masa SEM 1 tapi masa tu online lagi. Lepas SEM 2 baru dia datang. Bayangkan SEM 2 SEM 3 saja dia boleh habiskan. Dia memang dah hafal, cuma dia mengulang saja dengan Ustaz Abdul Rahman. Cuma saya nampak Atim ni mungkin keberkatan saya tengok sebab dia pernah dia pernah baca bacaan depan Imam Sudais masa dia pernah baca, dan juga dia semasa dia remaja dia dah dapat tunaikan haji. Kemudian saya nampak antara konsisten dia bacaan yang dia dapat kekalkan mungkin dia mungkin dia berdamping dengan para alim ulama, dan dia usaha menjaga Quran dengan bagus sebab dia antara yang imam yang kalau saya kata dia imam first class lah. Sebab saya pernah jadi masa bulan puasa tu dia jadi imam. Dia jadi Ustaz nampak memang dia bukan saja dia menghafal dengan laju, doa-doa pun doa-doa yang hebat-hebat. Doa-doa yang student biasa pun tak baca. Doa-doa yang style Mekah punya dia hafal. Mungkin rahsianya lah istiqamah tu kita sebab tak ada atas sebenarnya, tapi mungkin sini dia istiqamah lah dengan apa hafalan dia, dan dia maksudnya dia dah hafal tapi dia nak cari lagi bersanad dan dia bersungguh-sungguh dalam 2 SEM untuk habiskan. Ustaz pun tengok dia punya Facebook tu 15 Julai tahun lepas, 15 Julai dia buat majlis live tu, ijazah bersanad Qiraat Asim dengan Ustaz Abdul Rahman. Alhamdulillah. Jadi saya nampak kesungguhan dan motivasi berterusan lah. Nampak. Dan dia selalu dia memang walaupun aura dia kita nampak lah sebagai seorang hafiz yang hebat, dan menjaga Quran, dan juga akhlak pun bagus. Akhlak dia ingat dia kena dua-dua. Kalau akhlak tak bagus tak edit kan, maksudnya akhlak pun bagus. Memang selalu ada di masjid, dan itu, macam Ustaz Syahid tadi, dia terpilih pasal selalu ada waktu subuh. Dan mungkin ada senior lain yang lebih mengetahui lah, sebab ada yang kata ada yang junior bukan senior, junior dia dalam grup ni. Mungkin mereka lebih mengenali dia lah. Bagaimana Atif? Dan mungkin Ustaz Syarif lebih mengenai, sebab Syarif lebih banyak deal banyak di masjid dengan Atif, dengan Aban tu. Mungkin Ustaz Syarif boleh sambung sikit lah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Syarif nak sambung sikit? Sebab dia ada 3 tu, yang Ustazah Syikin, apa ayat dia? Surah Fatir kan, Ustazah Syikin. Dia ada 3 tu, betul lah, yang tijaratan lan tabur tu. Ya Ustaz, ya, Fatir. Sebab Atif ni dia lepas mayang dia akan baca Quran kan. Seperti subuh dia dah memang datang lah subuh, berjamaah tu tak tinggal subuh tu kan. Lagilah semayang lain kan, semayang yang Zuhur Asar tu kalau ada kelas apa, ini subuh ni memang mencabar waktu dia. Kemudian ialah dia mana baca Quran, dia mendirikan solat, mana dia jaga semayang dia. Kemudian dia menginfakkan juga, saya tengok. Dia sedekahkan apa. Kalau perhatikan di Masjid CFS tu ada apa ni? Rehal kat depan lah. Tu dia lah.
diinfakkan. Mana dia ada usaha untuk menginfakkan sesuatu. Itu daripada saya lah. Maknanya betul lah yang tiga tu. Yang mana Allah SWT firman, maka kita cuba buat tu. Okay, rahsianya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir kalam, insya-Allah kita sama-sama tajdid niat macam Ustaz kata tadi, kita tajdid niat, kita lakukan ke arah kebaikan dan insya-Allah dunia dan akhirat bersama kita ataupun kita akan dapat kedua-duanya. Jadi dengan itu Ustaz tangguhlah kita punya liqa syahri. Sebelum tu Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada asatizah, tasmik instructors, kepada pelajar-pelajar, banin, banat, brothers, sisters. Okay, jadi insya-Allah dalam kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh kontak Ustaz. Okay, jadi dengan itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Syukran. Terima kasih kepada Asatizah. Terima kasih.